Tingkatan 3, tajuk Kitar Semula. Okey, elemen kitar semula. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan elemen kitar semula 3R itu? Okey, kitar semula ni bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran. Ini saya petik daripada sumbernya daripada Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara. Okey, kalau kita lihat di sini ada 3 elemen. Yang pertamanya ialah reduce, yang kedua reuse dan yang ketiga recycle. Okey, apa maksud reduce? Reduce ni ialah kurangkan. Maksudnya kurangkan, iaitu amalan mengurangkan sisa pepejal bagi meminimumkan penggunaan sumber semula jadi. Maksudnya sumber itu kita guna ikut keperluan sahaja. Itu maksud reduce. Contoh, kita gunakan kedua-dua belah muka surat kertas semasa menulis. Itu salah satu contoh lah. Ataupun kita guna kain atau tuala kecil bagi menggantikan tisu. Ataupun beli makanan ikut keperluan untuk mengelakkan pembaziran. Yang kedua ialah reuse. Reuse ini maksudnya ialah guna semula. Iaitu kita guna semula barangan secara berulang kali bagi mengurangkan penghasilan sisa. Contohnya kita membawa bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan. Ataupun kita gunakan semula botol plastik sebagai hiasan atau bekas alat tulis, kita guna balik. Ataupun membawa beg yang boleh diguna semula semasa membeli barangan. Itu maksud reuse. Recycle pula, maksudnya ialah kitar semula. Kitar semula. Iaitu mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula. Ikut jenis sisa lah, kita asing mengikut jenis sisa. Dan untuk memudahkan proses kitar semula. Okey. Seterusnya kita tengok apakah kepentingannya. Kepentingan amalan kitar semula. Okey, yang pertama ialah sebagai pendapatan lah. Kita boleh jana pendapatan dengan melakukan amalan kitar semula. Contohnya kita boleh jual. Ada pusat-pusat yang membeli kertas terpakai, besi terpakai. Yang kedua, menjimatkan sumber semula jadi apabila kita kurangkan atau mengguna semula dan mengitar semula sumber itu. Ia jadi jimat lah. Yang ketiga, akan mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa. Sebab semua sisa kita telah kutip. Yang keempat, mengurangkan pencemaran apabila sisa diurus dengan sistematik tadi. Dan yang kelima, mengurangkan kesan rumah hijau melalui proses kitar semula tadi. Okey. Seterusnya, kita tengok di negara-negara lain. Di negara kita, kita telah jalankan 3R tadi. Jadi kita tengok macam mana pula amalan ini dibuat. Macam mana fenomena dia di negara-negara lain. Yang pertama, kita ambil di negara Jerman. Jadi di negara Jerman ni dia ada 3 jenis amalan kitar semula. Yang pertama dipanggil ordinan pembungkusan. Ini melibatkan pihak pengilang dan pihak pemasaran. Jadi pihak ini perlu mengutip bungkusan barangan daripada pelanggan semula. Ini ordinan pembungkusan. Yang kedua ialah ini amalan dia yang kedua, dia adalah sistem Deutschland. Apa dia yang terkandung dalam amalan ini? Semua kotak ditandakan dengan tanda hijau ataupun kita kenali juga dengan green dot system. Ini logo green dot system di mana pengilang akan membayar yuran kepada agensi
pemungut dan pengutip kotak. Pengutip kotak yang mana di kotak tersebut ada dicopkan logo ini, green dot ini. Dan yang ketiga, cara memungut bahan terbuang untuk dikitar semula. Jadi Jerman, di negara Jerman dia menyediakan tapak pengumpulan dan tong kitar semula di jalan utama kilang, kawasan perumahan dan perniagaan. Okey, negara Denmark. Okey, Denmark. Denmark dia buat program pengembalian deposit. Pengembalian deposit, iaitu pengilang ni diwajibkan membayar deposit pada kerajaan apabila menghasilkan produk yang dikitar semula. Yang kedua ialah mereka membuat program cukai sisa. Pihak yang hendak melupuskan sebarang jenis sisa akan dikenakan cukai. Itu maksud program cukai sisa. Yang ketiga ialah program Waste 21. Jadi program ini menjelaskan secara terperinci tentang cara kita semula dengan cekap dan berkesan. Ini program ni. Program pendidikan lah. Yang keempat, program subsidi sisa. Jadi pihak yang ingin membangunkan teknologi kita semula akan diberikan bantuan keuangan oleh kerajaan. Subsidi. Kerajaan bagi subsidi jika ada pihak yang ingin menjalankan aktiviti kita semula. Yang kelima, program cukai hijau. Maksudnya pihak yang hendak melupuskan sisa pepejar yang tidak mudah hancur seperti pembungkus plastik, bateri dan beg plastik ini akan dikenakan cukai. Okey. Dan yang terakhir ialah program Effenbergen-Gorelsen. Maksudnya kuat kuasa undang-undang. Jikalau ada laporan, ada orang membuat laporan, mereka akan dikenakan tindakan. Itu di Denmark. Okey, di Sweden. Seterusnya di Sweden ada 5 program. Program yang dibuat oleh Sweden ada 5. Kita semula di Sweden ini. Yang pertama, pencegahan sisa. Pencegahan sisa ini penduduk di situ digalakkan untuk memilih makanan yang perlu sahaja mengikut kesesuaian. Okey. Yang kedua, pemulihan tenaga. Di sini di bawah program ini 1 tan sisa buangan yang dibakar dalam incinerator dia akan menghasilkan kuasa secara tidak langsung. Pemulihan tenaga dapat dijalankan. Sisa domestik ini digunakan untuk menjana tenaga balik. Okey. Itu pemulihan tenaga. Yang ketiga, guna semula. Guna semula ni perabot dan pakaian yang masih elok boleh dihantar ke pusat guna semula untuk dibaiki, dikongsi dan diguna semula. Pelupusan. Pelupusan ini sisa buangan domestik akan dikitar semula dan dihantar ke kawasan pemulihan tenaga. Dan yang terakhir ialah kitar semula ni penyediaan tong kitar semula mengikut kategori di kawasan pertempatan. Sweden ini berjaya. Dia salah satu negara yang terpaksa mengimport sampah daripada negara lain. Sebab ada tujuan. Sampah ni digunakan untuk tenaga, menghasilkan tenaga. Negara Sweden ni dia kekurangan sampah. Kalau negara kita lebih sampah. Okay, dan yang keempat, Taiwan. Kita semula di Taiwan. Okay, Taiwan ni negara yang boleh dikatakan tidak terurus sebelum dijalankan aktiviti kita semula. Yang pertama ialah Akta Pelupusan Sisa. Di bawah akta ini mereka mewajibkan pengilang bertanggungjawab ke atas produk yang dihasilkan. 100%. Okey, kempen kita semula, program ini dijalankan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar di Taiwan. Fungsi dia sama juga. Yang ketiga, program 4 dalam 1. 4 in 1. Ini galakan kerajaan untuk menjalin kerjasama antara 4 golongan. Ini ada contoh ni. 4 golongan. Golongan apa? Iaitu pihak masyarakat, pihak berkuasa bandar, syarikat kitar semula dan badan sukarela. Boleh menjana pendapatan juga. Okey. Dan yang keempat, garis panduan kitar semula menerangkan cara pengurusan sisa pepejar.
termasuk kaedah menyimpan, panduan kita semula, mengumpul dan memproses. Okey, sekian sahaja untuk tajuk ini.